A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama-sama pada hari ini bersama-sama kita mengadakan forum perbincangan ilmiah berkaitan dengan hadis 40 Imam Nawawi. InsyaAllah, saya Muhammad Amirul Kushairi bin Muhammad Zamri, nombor metrik 060308, selaku moderator untuk forum pada hari ini. Bersama dengan saya, barisan panel jemputan yang saya hormati, panel-panel sekalian. Jadi pada hari ini kita akan membincangkan bicara ilmiah berkaitan dengan hadis 3 daripada hadis 40 Imam Nawawi. Jadi saya mulakan dengan membaca hadis 3 berkaitan dengan rukun Islam dan dasar-dasarnya yang agung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdurrahman Abdullah ibn Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu buniyal islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjal bait wa saumi ramadan. Mafhumnya, maksudnya diriwayatkan dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawasanya Islam dibinakan di atas 5 perkara. Persaksian bahawa tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala dan bahawasanya Muhammad itu pesuruh Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji ke Baitullah dan berpuasa di bulan Ramadan. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Jadi, untuk mengetahui lebih terperinci berkenaan dengan syarah hadis 3 ini berkaitan dengan rukun Islam dan dasar-dasar agungnya, dengan itu saya mempersilakan sahabat panel jemputan pada hari ini, saudara Wafiq, untuk menterjemahkan dan mensyarahkan berkaitan dengan hadis ini dan boleh terangkan secara terperinci isi hadis yang disampaikan. InsyaAllah, dipersilakan. Terima kasih saudara Kushairi selaku moderator kita pada hari ini. Sebelum saya menjawab soalan itu tadi, saya ingin membaca hadis tersebut. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bunyal islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa saumi ramadan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Daripada Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam itu didirikan atas 5 perkara, yakni menyaksikan bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan bahawa Muhammad itu pesuruh Allah, mendirikan solat, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji ke Baitullah dan puasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini tentang rukun Islam dan merupakan hadis yang sangat terkenal dan agung sebagai salah satu kaedah Islam yang mengandungi pelbagai hukum. Kita balik pada soalan tadi, yang di mana moderator minta saya menjelaskan dengan terperinci tentang hadis tersebut. Kita mula dengan maksud kalimah. Kalimah pertama bunya, fi'al madi mabni majhul, berasal dari perkataan bana yabni
binaan yang bermaksud dibina atau diasaskan. Kalimah kedua ala khamsin, yakni di atas 5 perkara. Dalam satu riwayat yang lain disebut ala khamsatin, maknanya 5 tunggak atau 5 rukun. Kalimah ketiga ialah syahadah, penyaksian. Maksudnya mengakui, yakni ikrar, dan membenarkan, yakni tasdik. Yang keempat, alla ilaha illallah, yakni huruf mukhaffafah dari thaqilah dan isim yang dhamir sya' yang dibuang. Asalnya adalah satu perkara. Yang kelima, iqamis solat, mendirikan solat dengan berterusan melakukannya dan memenuhi semua syarat dan rukunnya serta sunat dan adab-adabnya dilakukan dengan sempurna. Seterusnya ialah keterangan hadis. Binaan Islam diibaratkan sebagai penyelamat manusia yang mengeluarkannya dari daerah kekufuran. Binaan Islam diibaratkan sebagai penyelamat manusia yang mengeluarkannya dari kekufuran, menjauhkannya dari neraka dan melayakkannya masuk ke dalam syurga. Struktur binaan yang kemas dan kukuh memerlukan asas, yakni rukun atau paksi yang kuat. Binaan yang dimaksudkan ini ialah bunya yang 5 tadi, yakni rukun Islam. Jika 5 tu dipegang oleh manusia, maka insya-Allah akan melayakkannya masuk ke dalam syurga. Yang kedua, bagi rukun-rukun Islam tersebut, orang yang sempurna imannya wajib menerima sepenuhnya kesemua rukun Islam. Orang yang menolak semua atau menolak salah satu daripada rukun-rukun tersebut akan menyebabkan ia terkeluar daripada Islam, yakni jatuh kafir. Orang yang menerima tapi malas mengamalkannya, kecuali dia mengamalkan syahadah, maka ia termasuk ke dalam golongan orang yang fasik. Yang terakhir, orang yang melakukan dan berikrar berpura-pura, maka ia termasuk dalam golongan munafik. Sekian saja dari saya. Saya harap apa yang saya jelaskan sebentar tadi sampai kepada mereka-mereka yang mendengar forum ini. Saya kembalikan kepada tuan moderator kita. Sekian. Terima kasih. Terima kasih diucapkan oleh saudara Wafi di atas pencerahan berkaitan dengan hadis 3, berkaitan dengan rukun Islam dan dasar-dasar agungnya. Terima kasih diucapkan. Jadi seterusnya, saya mempersilakan panel yang seterusnya, saudara Ainul Irfan, untuk menceritakan apakah yang dimaksudkan dengan mengucap kalimah syahadah dan tanggungjawab mukmin dalam mendirikan ibadah solat fardu. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Terima kasih diucapkan kepada tuan moderator yang kacak lagi bergaya di atas soalan yang diajukan sebentar tadi. Sebelum saya hurai dengan lebih lanjut, izinkan saya untuk memperkenalkan sedikit mengenai diri saya. Nama diberi Ainul Irfan bin Osman, nombor metrik 059662, di bawah kos pengajian Islam Dakwah. Okey, baik. Balik kepada soalan tuan moderator tadi, saya dapat membahagikan soalan itu kepada dua. Yang pertama, apakah maksud syahadah? Dan yang kedua, apakah tanggungjawab Muslim terhadap mendirikan solat? Okey, baik. Apakah itu syahadah? Syahadah ialah meyakini bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain daripada Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Maknanya, bukan sekadar meyakini tetapi membenarkan di dalam hati dan mengungkapkan ataupun membuktikan dengan adanya Allah dan mengakui keesaannya, meyakini Nabi Muhammad SAW dan risalah yang dibawanya. Rukun ini ataupun syahadah ini
ialah rukun yang paling mendasar ataupun rukun yang paling asas dalam rukun-rukun Islam yang lainnya. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka bersyahadah bahawa tiada yang berhak disembah hanya Allah dan Muhammad adalah utusan Allah." Beliau pernah bersabda juga, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, maka ia akan masuk syurga. Jadi jelas bahawa maksud syahadah ialah membenarkan ataupun mengakui, mengungkapkan ataupun membuktikan dengan perbuatan bahawa Allah itu Maha Esa dan Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Okey, baik. Balik kepada soalan yang kedua, iaitu tanggungjawab Muslim terhadap mendirikan solat. Hukum mendirikan solat fardu ialah wajib. Jadi, sekiranya seseorang Muslim itu dengan sengaja meninggalkan solat, sengaja melewatkan solat, adalah satu kemungkaran dan juga satu dosa besar. Menjadi satu perbezaan antara Muslim yang hanya solat dengan Muslim yang menjaga solat. Muslim yang menjaga solat adalah Muslim yang mendirikan pada waktunya, melaksanakannya dengan menyempurnakan syarat dan rukun-rukunnya, menjaga sunnah dan adab-adabnya sehingga dapat diraih buah dalam jiwa seseorang Muslim itu. Jika semua ini dilakukan, maka ia secara tidak langsung akan meninggalkan perbuatan yang keji dan mungkar. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Ankabut ayat ke-45, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa aqimis solah. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Maksudnya, dan dirikanlah solat. Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Solat itu cirinya adalah seorang Muslim, tanda seorang mukmin, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, tanda antara seseorang mukmin antara syirik dan kufur adalah meninggalkan solat. Sabdanya lagi, solat itu ialah tiang agama. Jadi dapat disimpulkan tanggungjawab mendirikan solat adalah wajib untuk setiap Muslim. Tetapi jika ingin menjadi Muslim yang mukmin, Muslim yang sejati, kita hendaklah menjaga solat. Jadi saya simpulkan lagi secara ringkas untuk soalan yang pertama tadi. Apakah itu syahadah? Syahadah ialah membenarkan dalam hati, mengucapkan ataupun membuktikan dengan perbuatan bahawa Allah itu Maha Esa dan Nabi Muhammad SAW adalah utusannya. Dan juga untuk soalan kedua tadi, tanggungjawab seorang Muslim. Jadi wajib untuk setiap orang Muslim untuk mendirikan solat fardu. Tetapi jika ingin menjadi Muslim yang sejati ataupun Muslim yang mukmin, Muslim itu hendaklah menjaga solat. Rasanya cukup sekadar itu saja. Kembali kepada Tuan Moderator. Terima kasih. Terima kasih diucapkan oleh panel kita sebentar tadi, Saudara Ainul Irfan, di atas pencerahan yang telah diberikan. Baiklah, yang seterusnya saya menjemput panel yang seterusnya, Saudara Amiruddin. Apakah intisari hadis berkaitan menunaikan zakat dan melaksanakan haji ke Baitullah? Dipersilakan. Terima kasih kepada saudara moderator di atas soalan yang telah dilontarkan kepada saya. Sebelum saya mula, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Amiruddin bin Azhar, nombor matrik 060140. Berkaitan dengan soalan yang telah diajukan, ia berbunyi, apakah intisari hadis berkaitan menunaikan zakat dan melaksanakan haji ke Baitullah? Okey, kita pergi satu persatu. Kita pergi pada zakat dulu. Di sini saya akan menerangkan tentang zakat. Apa itu zakat?
dari ada pengertian bahasa, dari segi syarak dan apa hukum kita menunaikan zakat. Okey, kita pergi kepada pengertian bahasa. Pengertian bahasa, zakat merupakan kata terbitan daripada zakah, bermaksud suci dan subur, termasuklah bersih, berkat, berkembang dan baik kepada harta zakat. Pembayar zakat baik kepada harta zakat itu sendiri, pembayar zakat dan penerima zakat. Itu daripada pengertian bahasa. Dari segi syarak pula, zakat adalah mengeluarkan harta tertentu dengan kadar tertentu mengikut syarat-syarat tertentu untuk diagihkan kepada golongan tertentu. Seterusnya kita pada hukum zakat. Hukum zakat ni adalah fardu ain ke atas setiap orang Islam yang memenuhi segala syarat-syarat wajib. Oleh itu, seseorang Muslim yang mengingkari kefarduan zakat boleh mengakibatkan murtad. Manakala individu Muslim yang meninggalkan zakat tanpa mengingkari kewajipan adalah berdosa besar. Adalah menjadi tanggungjawab pemerintah untuk menguruskan kutipan dan agihan zakat. Itu hukum zakat. Dalil yang menyuruh kita untuk menunaikan zakat ni adalah Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wallazina hum lizakati fa'ilun. Yang bermaksud dan orang-orang yang menunaikan zakat. Surah Al-Mu'minun ayat 4. Seterusnya dalil yang suruh kita menunaikan zakat adalah wallazina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum, dan mereka yang menentukan bahagian pada harta-hartanya menjadi hak yang termaklum bagi orang miskin yang meminta dan orang miskin yang menahan diri daripada meminta. Surah Al-Ma'arij ayat 23. Zakat merupakan ibadah maliyah, yakni harta yang dengannya akan terwujud keadilan dan sosial masyarakat, memeteras kefakiran dan menebarkan cinta, kasih sayang dan saling memuliakan di antara kaum muslimin. Dengan kita melakukan zakat ni, kita dapat menyucikan harta kita dan kita juga dapat membantu fakir-fakir miskin yang memerlukan bantuan. Seterusnya kita pergi kepada soalan seterusnya berkaitan haji, melaksanakan haji ke Baitullah. Okey, haji. Haji ni ziarah ke Masjidil Haram pada bulan haji, iaitu pada bulan Syawal, Zulkaidah dan 10 pertama pada bulan Zulhijjah. Melaksanakannya sesuai dengan manasik, yakni tuntutan ibadat yang sudah dijelaskan Rasulullah SAW. Haji merupakan ibadah maliyah dan badaniyah yang dengannya dapat terrealisasi manfaat yang sangat besar baik bagi individu itu sendiri maupun masyarakat. Di atas semua itu, haji merupakan sebuah pertemuan Islam terbesar sarana mempertemukan umat Islam dari seluruh negara. Allah Subhanahu Taala berfirman yang bermaksud, dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji. Nescaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan menaiki unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh, supaya mereka menyaksikan pelbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Allah telah diberikan kepada mereka berupa binatang ternak, maka makanlah sebahagian darinya dan sebahagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir. Surah Al-Hajj ayat 27 hingga 28. Oleh kerana itu, pahala haji sangatlah agung dan balasannya melimpah ruah. Rasulullah SAW bersabda, haji yang mabrur tidak ada balasan baginya melain syurga. Dan ibadah haji disyariatkan pada tahun ke-6 Hijrah. Allah berfirman, yang bermaksud mengerjakan haji adalah kewajipan manusia terhadap Allah, iaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Surah Al-Imran ayat 97. Itu sedikit tentang haji. Saya rasa setakat itu saja. Saya serah kepada saudara moderator. Wallahualam. Terima kasih diucapkan kepada saudara panel kita, saudara Amiruddin, di atas perkongsian dan ulasan sebentar tadi. Baiklah, tanpa melengahkan masa, saya mempersilakan saudara Aiman Hisham
untuk menceritakan dan menghuraikan syarah-syarah berkaitan dengan hadis 3 ini dan jelaskan definisi hadis berkaitan dengan berpuasa di bulan Ramadan dan kaitan satu rukun Islam dengan rukun yang lain. Forum mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator kerana memberikan soalan. Sebelum itu kita masuk pada definisi puasa. Puasa adalah dari segi bahasa ialah menahan. Dari segi syarak adalah menahan daripada lapar dan dahaga, daripada terbitnya fajar sehinggalah terbenamnya matahari. Puasa juga menahan daripada anggota tubuh kita untuk melakukan dosa seperti mengumpat, memfitnah, mencuri dan lain-lain lagi. Puasa ini telah pun disyariatkan pada tahun kedua Hijrah. Dan seperti mana dalam firman Allah, Syahrul Ramadhan allazi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan itu kami turunnya Al-Quran untuk menjadi petunjuk kepada manusia dalam kehidupan dan supaya dapat membezakan antara yang benar dan yang salah. Faman syahida minkum syahra falyasum. Dan barang siapa yang melihat anak bulan pada malam Ramadan tersebut, maka wajiblah dia puasa. Di sini dapat kita lihat bahawa ayat Quran tersebut bahawa bulan Ramadan ini satu bulan yang istimewa yang mana Allah turunkan Quran padanya. Dan bulan Ramadan ini juga dapat melatih kita supaya dapat menahan anggota tubuh kita daripada melakukan dosa. Dan kita juga dapat melakukan ibadah dengan mudah kerana syaitan pada bulan Ramadan ini telah pun diikat dan dirantai, manakala hawa nafsu pula telah pun dilemahkan dengan berpuasa, dengan lapar dan dahaga. Dan sesiapa yang mendirikan Ramadan ini dengan penuh keimanan dan ketaatan, maka diampunkan dosanya dan dimasukkan ke dalam syurga Allah. Seperti mana hadis Nabi pernah berkata, barang siapa yang mendirikan puasa di bulan Ramadan dengan penuh ketaatan dan mengharapkan keredaan Allah, maka dosanya akan diampunkan dan dia akan dimasukkan ke dalam syurga yang bernama Ar-Rayyan. Tentang keterkaitan dengan rukun antara rukun yang lain adalah sangat kuat, yang mana sesiapa yang mengamalkan kesemua rukun tersebut, maka dia adalah mukmin yang sejati. Barang siapa yang meninggalkan semuanya, maka dia adalah kafir. Barang siapa yang mengingkari salah satunya, maka dia adalah orang yang bukan Islam menurut ijma'. Barang siapa yang meninggalkan salah satu rukun ini dengan sengaja, maka dia adalah seorang yang fasik. Sekian, saya serahkan balik kepada moderator. Terima kasih diucapkan kepada saudara Aiman Hisham di atas huraian berkaitan hadis sebentar tadi. Seterusnya, saya mempersilakan panel forum kita pada malam ini yang terakhir. Saya mempersilakan saudara Daniel Haziq untuk menjelaskan tujuan umat Islam beribadah dan terangkan secara terperinci antara cabang-cabang iman yang boleh dikaitkan dengan hadis 3 ini. Majlis mempersilakan.
Okey, baiklah. Nama saya Muhammad Daniel Haziq bin Ahmad Aiman. Nombor matrik 061766. Sekarang saya akan pergi kepada satu-satu soalan yang saudara campakkan kepada saya sebentar tadi, dan saya berharap agar saudara dapat apa yang saya ingin sampaikan kepada saudara. Soalan pertama yang saudara tanyakan ialah saudara ingin mengetahui tujuan umat beribadah. Saudara yang saya hormati, ibadah dalam Islam ini bukan sebatas bentuk dan rupa semuanya. Akan tetapi, yang Islam hendaki daripada ibadah tersebut adalah tujuan dan permaknaannya ketika kita melakukan atau melaksanakan ibadah. Oleh kerana itu, solat yang kita lakukan setiap hari itu iaitu 5 kali sehari, subuh, zuhur, asar dan maghrib dan isyak, tidak akan bermanfaat apabila kita tidak dapat meninggalkan perbuatan keji dan mungkar, kerana terdapat dalam Al-Quran pada surah Al-Ankabut ayat yang ke-45, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, yang membawa maksud sesungguhnya solat itu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Begitu pula dengan puasa yang wajib kita tunaikan di bulan Ramadan, kerana terdapat di dalam Al-Quran pada surah Al-Baqarah ayat yang ke-183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang membawa maksud, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Puasa ini ianya tidak akan berfaedah kalau orang yang berpuasa tidak dapat meninggalkan perkataan dusta. Selain itu, samalah juga dengan ibadah haji atau zakat. Ianya tidak akan diterima ketika adanya unsur riak dan sum'ah dalam diri kita ini. Namun yang demikian, kita kena ingat yang mana bukan berarti kita boleh meninggalkan ibadah tersebut jika kita belum mendapatkan buah darinya, kerana maksud ibadah di sini adalah menjadikan diri kita ini ikhlas dalam melaksanakannya dan mewujudkan tujuan dari ibadah itu sendiri. Seterusnya, kita pergi kepada soalan kedua, iaitu terangkan cabang-cabang iman yang boleh dikaitkan dengan hadis yang ketiga ini. Perkara yang disebutkan dalam hadis ini bukanlah sebagai syariat Islam secara keseluruhannya, namun ianya adalah pembatasan atau ringkasan dalam penyebutan cabang-cabang iman untuk kepentingannya sahaja, kerana masih banyak kebaikan yang belum disebutkan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, iman itu memiliki lebih daripada 70 cabang. Hadis riwayat muttafaq alaih. Hadis ini juga memberikan faedah bahawa Islam itu adalah akidah dan amal. Tidak bermanfaatlah amal tanpa iman, begitulah juga tidak wujudlah iman itu tanpa amal. Sekian daripada saya, Muhammad Daniel Haziq. Saya berbalik kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada saudara Daniel Haziq di atas pencerahan sebentar tadi, dan saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada panel-panel jemputan pada hari ini di atas ulasan dan huraian berkaitan dengan hadis 3 daripada hadis 40 Imam Nawawi. Jadi secara kesimpulannya dapat saya ulaskan bahawasanya Nabi SAW memberi nasihat kepada kita semua bahawasanya dinul Islam itu mempunyai 5 dasar. 5 dasar.
tidak dapat dinyatakan Islam tanpa adanya kelima-lima rukun Islam ini. Yang pertama ialah menyatakan Allah Subhanahu Wa Taala itu esa dan percaya kepada kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan risalahnya. Dan yang kedua ialah mendirikan solat 5 waktu secara istiqamah dan konsisten serta memenuhi segala syarat dan rukun-rukunnya. Dan yang ketiga, rukun Islamnya ialah membayar zakat kepada mereka yang berhak untuk menerima zakat. Dan yang keempat, berpuasa di bulan Ramadan dengan niat yang tulus dan suci. Dan yang terakhir, yakni yang kelima, ialah menunaikan ibadah haji bagi mereka yang berkemampuan memenuhi perbekalan dan perjalanannya. Jadi, selain daripada kelima-lima rukun Islam itu, ianya merupakan sebagai pelengkap dan tambahan kecuali jika terdapat dalil yang mewajibkannya. Jika ada dalil yang mewajibkannya selain yang kelima-lima rukun Islam ini, maka wajib bagi kita untuk melaksanakannya. Jadi itu sekadar kesimpulannya berkaitan dengan hadis 3 ini, rukun-rukun Islam dan dasar-dasarnya yang agung daripada hadis 40 Imam Nawawi. Jadi saya akhiri kalam forum pada hari ini dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.